Hai semua. Okey, video kali ni Cikgu Shu akan bincangkan nota muka surat 46 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan jenis-jenis punca persamaan kuadratik. So, awak kena faham dulu nota ni sebelum awak menjawab latih diri 2.5. So ingat balik tak yang awak belajar pasal pembeza layan? Yang awak jawab latih diri 2.4 tu. Pembeza layan yang B kuasa 2 tolak 4 AC tu. So apa yang kita boleh guna selain kita nak check jenis punca tu? So ada dua kat sini. Mencari suatu nilai yang tidak diketahui dalam persamaan kuadratik, dan yang kedua adalah menerbitkan suatu hubungan. Untuk contoh 7 ni adalah melibatkan yang pertama. Contoh awak tengok kat sini persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah K tambah 3 sama dengan KS ni. Dengan K adalah pemalar. Pemalar tu maksudnya nombor yang tak akan berubah. So yang X ni variable, kita boleh masuk any number sebagai nombor, tapi pemalar tu dia tak akan berubah. Inilah contoh pemalar, nilai A, nilai B dan nilai C. Mempunyai dua punca nyata yang sama. Ingat balik formula. Kalau dua punca nyata yang sama adalah B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. So ni salah satu soalan. Yang B ditanya punca-punca ni pemalar dan berbeza. Kalau berbeza lebih besar pada kosong. Yang C ni tidak mempunyai punca nyata. Ni adalah lebih kecil pada kosong. Kita terus tengok pada kita bincang dulu yang A. Ni penyelesaian dia. Persamaan ni, ingat cikgu cakap awak pindahkan dulu biar dia sama dengan kosong dalam bentuk am. So nilai A kat depan ni adalah nilai 1. Lepas tu B dia mesti bersama dengan X. Dekat sini adalah negatif K. So B adalah negatif K dan C dia tak ada X. So jadi K tambah 3. Kesilapan student selalu dia buat, dia ambil sekali X tu. So jangan ambil X, kita ambil nilai koefisien kat depan tu. Kemudian kita masuk dalam formula ni. Formula pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong sebab mempunyai dua punca nyata. Cikgu Shu tak tahu awak hafal macam mana, tapi Cikgu Shu pernah reka dulu kat student dulu. Cikgu reka macam ni, D-E-N. Ni sebab bahasa Inggeris. D tu different, berbeza. E tu equal, maksudnya sama. Dan N tu no root, maksudnya tiada punca. Sebab dulu guna bahasa Inggeris dan Cikgu Shu guna simbol macam ni. Selalu buat macam ni lah untuk ingat. Maksudnya kalau kat sini kita nampak dia cakap dua punca nyata yang sama. Kalau sama maksudnya equal. So guna formula ni. So B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kita masuk dalam formula ni. So B adalah negatif K. Lepas tu tolak 4. A adalah 1 dan C adalah K tambah 3. Kemudian awak kembangkan yang ni. So kalau awak kembangkan, kadang-kadang awak sebab kat sini 3 kan, 3 benda, kadang-kadang awak keliru. So kalau awak keliru, awak darab dulu dengan yang ni. Maksudnya kat sini negatif K kuasa 2 akan dapat K kuasa 2 tolak 4 darab 1 adalah 4. Ni lebih selamat sebenarnya kalau buat satu-satu. Lepas tu barulah kembang yang ni dengan yang ni. So negatif 4K tolak dengan 12 sama dengan kosong. Ni hati-hati, negatif positif dapat negatif. So awak dapatlah persamaan ni. Lepas tu bila dapat persamaan kuadratik, kita guna kalkulator je, menggunakan factorize tu, awak akan dapat dua jawapan. So K adalah negatif 2 dan K adalah 6. So maksudnya dekat sini awak kena betul persamaan ni, iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC sama kosong, dan juga betul masuk nilai kat sini dan betul dekat persamaan ni. Barulah awak dapat jawapan yang betul. B. Kalau tengok yang B, punca-punca persamaan ni dengan pemalar K adalah nyata dan berbeza. So kalau ingat D-E-N, so different, so lebih besar. Cari julat nilai B. Ingat, kalau dia cakap julat, dia melibatkan nilai lebih besar ataupun nilai lebih kecil.
Okay, awak tengok A tadi dia tak cakap julat kan sebab kita dapat nilai. Dan nilai-nilai, so maksudnya dapat 2 nilai. Kalau julat, kita akan melibatkan simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Okay, so mula-mula persamaan ni awak susun dulu biar sama dengan kosong. Dan kalau boleh, susun X kuasa 2, X dan tak ada X. Okay, lepas tu awak kena pasti apa nilai A. So nilai A adalah P tambah 2, B adalah negatif 2P dan C adalah P tolak 3. Okay, lepas tu kita masuk dalam formula pembeza layan tu, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar pada kosong. Sebab dua punca nyata dan berbeza. Okay, lepas tu masuk je nilai yang kita dah kena pasti tu. So dekat sini negatif 2P, 4, A adalah P tambah 2 dan C adalah P tolak 3. Okay, lepas tu awak kembangkan. Okay, dekat sini, dikembang kat sini negatif 2P akan dapat 4P kuasa 2. So, dekat buku ni, dikembangkan yang ni dulu. Okay, dikembangkan yang ni dulu, dapatlah P kuasa 2 tolak P tolak 6. Okay, lepas tu barulah didarab dengan 4. Okay, bila darab dengan 4, dapat yang ni. Okay, maksudnya kat sini, 4P kuasa 2 tolak 4. Okay, so cikgu tunjuklah kat sini. P tambah 2, P tolak 3. So, bila kita kembangkan kita dapat P kuasa 2 tolak 3P tambah 2P tolak 6. So, bila pemudahkan kita dapat P kuasa 2 tolak P tolak 6. Sebab tu dapat yang ni. Okay, lepas tu darab dengan P kuasa 2 tolak P tolak 6 lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu kembangkan yang ni. So, 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 tambah negatif-negatif. Okay, negatif-negatif tambah. Dapat 4P. Negatif 6, negatif 6. So, tambah 20. Negatif 4, negatif 6 kan. Tengok, salah sebut pula. Okay, so awak akan dapat kat sini. Okay, ni boleh potong. So, yang tinggal adalah 4P tambah 24. Lebih besar pada kosong. Okay, lepas tu awak pindah. 4P lebih besar negatif 24. So, P lebih besar negatif 24 bahagi 4, awak akan dapat lebih besar negatif 6. Okay, awak dapatlah yang ni. Ni maksudnya julat. Simbolnya lebih besar. Okay, so ni untuk B. Kemudian kita tengok C. Diberi persamaan kuadratik. Okay, nilai M ialah pemalar tidak mempunyai punca nyata. Okay, cari julat nilai M. Okay, so first step awak kena pindahkan dulu persamaan ni biar sama kosong. So, mula-mula dikembangkan dulu. Sebab tu dapat 2M tolak MX. Lepas tu pindah ke sana. Lepas tu susun. X kuasa 2 tambah 4X. And then yang ni, dekat sini tambah MX tambah 13 tolak 2M. Sama dengan kosong. Okay, lepas tu digabung. Yang 4X tambah 4X tambah MX ni jadi yang macam ni. Tapi kalau awak tak buat pun tak apa. Tapi awak kena pastilah A tu adalah 1. B adalah 4 tambah M. So, 4 tambah M. Dan C adalah 13 tolak 2M. So, ingat. A. Nilai A tu maksudnya dia bersama dengan X kuasa 2. Nilai B tu dia akan bersama dengan X. Okay. Dan nilai C dia tak akan ada X. Awak ambil je semua. Maksudnya awak jangan abaikan sebarang nombor pun kat sini. Okay, bila dah kena pasti, masukkan dalam formula pembeza layan. Dekat sini dia cakap tidak mempunyai punca nyata. Maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Okay, masuk je dalam formula. So, B kita adalah 4 tambah M kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab 13 tolak tolak 2M. Banyak salah. Jadilah banyak salah bercakap. 4 tambah M kuasa 2. Okay, awak kembangkan. Okay, cikgu tunjuk kat sini. Awak dapat 16 tambah 4 darab M, 4M, 8M tambah M kuasa 2. So, dapat yang ni. Okay, lepas tu kalau yang ni didarab dulu dengan 4. Maksudnya 4, 1, 13 tolak 2M ni. Okay, 4 darab 1, 4. 13 tolak 2M. So, 4 darab 13 awak dapat 52. Okay.
So, sini negatif kan? Negatif lah. So, negatif 52. Negatif positif. So, dapat 4 darab 2 dapat 8 M kan? So, dapatlah kat sini. Okay, so lebih kecil pada kosong. Kemudian pemudahkan M kuasa 2. Okay, 8M tambah 8M dapat 16M. Okay, 16 ni tolak dengan 52 awak dapat negatif 36. Okay, lepas tu awak guna kalkulator factorize awak dapat M tambah 18 M tolak 2. Lebih kecil pada kosong. Ingat kalau julat kita kena guna graf ni. Okay, yang B tadi dia sama dengan kosong. So kita tu dapat jawapan je. Tapi bila lebih kecil atau lebih besar, awak kena lukis graf ni. Okay, awak dapat negatif 18 dengan 2. Okay, awak ingat balik ni kawasan positif. Ini kawasan negatif. Untuk kawasan negatif ni, jawapan dia mesti terperangkap je. M kan? M lebih besar negatif 18 tapi lebih kecil pada 2. So, simbol lebih kecil pada kosong. So, inilah jawapan dia. So, maka julat nilai M ialah M lebih besar pada negatif 18 tapi lebih kecil pada 2. Okay, ini untuk C. So, dia sebenarnya tak susah sangat kalau awak dah faham. Soalan ni antara soalan yang famous keluar dalam exam. So, awak boleh, kena faham lah yang ni. Cikgu harap awak boleh faham. Contoh yang 8 ni, contoh 8 ni melibatkan yang nombor 2 tadi, membuat satu hubungan kan. Boleh buat hubungan. Okay, dia beri persamaan X kuasa 2 tolak 4 AX tambah 5B sama kosong mempunyai dua punca nyata yang sama. Okay, maksudnya awak akan guna B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Ungkapkan A dalam sebutan B. Okay, maksudnya kalau ungkapkan A dalam sebutan B tu, A sama dengan apa-apa nilai tapi ada B kat dalam ni. Tu maksud ungkapkan. So, maksudnya A ni nak duduk seorang-seorang. Dia tak nak orang lain. Dan make sure dalam ni ada B. Okay, kemudian tengok dulu kat sini. So, nilai A kita lah 1. B adalah negatif 4A. Ingat kita ambil semua nilai yang dekat X ni. So, tak bolehlah ambil negatif 4 je. Kena ambil negatif 4A. Dan C adalah 5B. Yang tak ada X tu adalah C. Okay. Oleh sebab persamaan mempunyai dua punca nyata yang sama, kita menggunakan formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kemudian kita masuk je B kita adalah negatif 4A. Okay, tolak 4A 1, C 5B. So, negatif 4A kuasa 2 bila kembangkan negatif 4 kuasa 2 dapat 16. A kuasa 2 tolak. Okay, so dekat sini 4 darab 1, 4. 4 darab 5 adalah 20B. So, sini tolak. Okay, kemudian ingat cikgu cakap dia nak A tu nak duduk seorang-seorang. Jadi kita pindah dulu yang ni ke belah kanan. So, dapatlah 16A kuasa 2 sama dengan 20B. Kemudian kita tak nak 16. Kita pindah 16 ke sana. So, jadi 20. Okay, 16A kuasa 2 sama dengan 20B. So, kita pindahkan 16 tu. 20B bahagi 16. Okay, dekat sini kita pemudahkan. So, dapat 5/4B. Okay, kemudian apa lagi kita nak? Kita tak nak kuasa 2 ni. So, jadi kita pindah ke belah sana. So, bila ke pindah belah sana, KA sama dengan square root 5/4B. Okay, plus minus. Okay, so jawapan dia macam ni. Okay, macam mana dapat macam ni? Okay, maksudnya dia asingkan jawapan ni. So, A sama dengan plus minus 1/4 kita darab dengan 5B. Okay, kita pecahkan. Okay, kemudian pecahkan lagi. So, maksudnya 1/4 darab dengan punca kuasa 5B. Okay, punca kuasa 1/4 ni kita boleh tukarkan kepada 1/2. Pemudahkan. Ingat, punca kuasa 1/4 dapat 1/2. So, kat sini dapat 5B. So, ni jawapan dia. Okay, so ni untuk contoh 8. So, bila awak nampak soalan yang melibatkan dua punca nyata yang sama ke, dua punca nyata yang berbeza ke, ataupun tiada punca nyata, itu adalah melibatkan pembezalaian. Awak akan menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC.
Okay, so ini untuk nota muka surat 46. Okay, jadi kita akan jumpa untuk latihan. Latih jadi 25. Okay, terima kasih semua dan maaf jika ada salah bercakap dalam video ni. So, jumpa lagi next video dan jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Syu. Terima kasih semua. Bye.